Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Zidna ilma warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan adapun orang-orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya serta ia menahan hawa nafsu daripada mengikuti kehendaknya, maka disediakan baginya syurga sebagai tempat tinggalnya. Dia mati lagi dikasihi seluruh jatah puasa surau. Seterusnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita ucap syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas nikmat dipanjangkan umur, diberikan kesempatan berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan hanya pinjaman yang sementara yang akan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana kita diberi peluang untuk menambahkan amal-amal yang soleh. Kita bersyukur kerana kita diberi peluang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kebanyakan di kalangan kita telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Dengan asbab pandemik yang berlaku ni, telah banyak kita kematian sahabat yang terdekat. Ada yang telah pergi, dan yang mati itu ada di kalangan saudara mara yang terdekat. Bahkan ahli jemaah AJK Masjid Surau saya pun sebahagian ada yang telah pergi dunia, meninggalkan dunia disebabkan kerana Covid dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebagai pengajaran bagi orang yang hidup. Bersyukurlah dengan umur yang seketika ini. Sesusah mana pun kita hidup di dunia, semiskin mana pun kita hidup di dunia, sesukar mana pun kita hidup di dunia hari ini, bersyukurlah kerana susah lagi orang yang hidup di alam barzakh, sukar lagi hidup di alam barzakh, dan panjang lagi umur kita di alam barzakh. Ada yang telah 500 tahun duduk di alam barzakh, ada yang dah 600 tahun. Kalau kita rasa penat dengan dunia kita pada saat dan ketika ini, kenangkanlah betapa penatnya kita saat kita mati bila mana kita berada di alam barzakh. Maka dengan sebab itu bersyukur pada Allah dengan nikmat seketika ini, dapat peluang untuk dapat menunaikan ibadat, dapat untuk duduk dalam majlis ilmu yang seketika ini, saat dan ketika ini merayu-rayu iaitu ahli kubur supaya dikembalikan seketika di dunia seperti mana kita pada saat dan ketika ini. Jadi maka dengan sebab itu yang ada pada hari ini, kita dipilih oleh Allah berada di sini bukan kerana kita berada di sini sebab kerana kita sihat, tidak. Sebab ada orang sihat dia tak masuk juga majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu bukan kerana kita kaya, tidak. Ada orang kaya tak, ada orang miskin pun masuk dalam majlis ilmu. Jadi maka dengan kerana kita ini dipilih oleh Allah. Allah pilih, Allah gerakkan hati kita, dan Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita. Maka bersyukur kerana kita dipermudahkan urusan untuk berbuat baik. Jadi maka dengan sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah, moga-moga dengan setiap lafaz kesyukuran yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berikan lagi nikmat nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapat redha dan keampunan Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pengajian daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu dalam memahami dan dalam kita mendalami tentang pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan asbab pengajian ini menambahkan lagi kasih kita kepada Rasulullah, menumbuhkan lagi cinta kita pada Rasulullah, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain sangat mengasihi Rasulullah. Sebagaimana batu memberi salam kepada baginda Nabi,
Saat baginda melalui satu perjalanan, tiba-tiba ada terdengar suara orang memberi salam. Rupanya ia datang daripada batu yang memberi salam kepada baginda Nabi, kerana terlampau kasih kepada Rasulullah sampai batu pun bagi salam. Tentang kalau kita tidak berselawat, teruk kita pada batu. Baik batu pada kita. Jadi orang tak selawat ni, dia bukan saja teruk pada batu, dia tu sendiri kepada batu, orang kata. Jadi maka dengan sebab tu, maka sebagai tanda sayang kita, dengan sebab kita mengaji tentang Rasulullah, bertambah iman kita dan bertambah semangat kita untuk meningkatkan bilangan selawat pada setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi kita sambung pada bab yang ke-51, iaitu dalam membicarakan tentang iaitu asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-352, Jubair bin Mut'im melaporkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullah biyal kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharun nas ala qadami wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, yang dicipta oleh Allah bagi menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan, kerana umat manusia dikumpulkan mengikut jejakku. Aku adalah Al-Aqib, yang mengakhiri, iaitu dengan arti kata tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita membicarakan tentang nama Rasulullah yang banyak. Setengah ulama kata nama Nabi ada 100. Ada yang menyatakan, ada kata nama Rasulullah, nama Nabi ada 1000. Jadi banyak. Nama Nabi ni banyak. Dan nama Nabi kita Muhammad juga dipanggil sebagai Ahmad. Jadi sebab tu orang nama Ahmad pun daripada Muhammad, ataupun Mahmud pun sama. Jadi maka kita dianjurkan, dituntut untuk menamakan anak lelaki kita, kalau boleh letaklah nama Muhammad, letaklah nama Muhammad, nama Ahmad, dan berilah nama-nama yang mudah, yang ada maksud yang baik. Kerana nama ni bahkan disebut khairul asma' ma'ubida wa humida. Sebaik-baik nama adalah nama ma'ubida, nama yang memperhambakan diri kepada Allah. Iaitu diantaranya Abdullah, hamba Allah, Abdul Rahman, Abdul Salam. Ini nama-nama yang memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bagi nama anak kita, nama cucu kita dengan nama-nama yang baik. Tapi orang kata tak mau bagi nama Abdullah sebab takut kira panggil berdolah. Tak mau bagi nama Abdul Rahman, takut panggil deraman. Kalau orang kapal bagi deraman. Jadi itu sebab kerana adat kita, orang Melayu kita dia suka panggil gitu. Kalau orang Arab dia tak panggil gitu. Orang Arab dia panggil dengan nama penuh. Kalau Muhammad, ya Muhammad. Kalau Fatimah, ya Fatimah. Dia kalau kita Timah. Jadi maka sebab tu kita yang kena didik panggil nama penuh. Anak kita panggil nama penuh. Kalau nama Muhammad, panggil nama Muhammad. Jadi nama yang baik ni elok untuk kita bagi kepada zuriat dan keturunan kita. Nama-nama yang baik yang ada makna. Dan nama yang ringkas. Bahkan di antaranya nama Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Imam Ghazali nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Mahmud. Itu nama dia. Jadi nama dia lebih kurang sama. Ayah Muhammad, anak Muhammad. Hari ni kita tak akan jumpa nama anak sama dengan nama ayah. Apatah lagi nama anak sama dengan nama toki. Kalau boleh tak nak sama. Nak sama dengan nama toki. Tapi dulu biasa Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ayah Muhammad,
Atuk Ki pun Muhammad. Nama adik Imam Ghazali nama Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi nama yang ringkas. Jadi nama yang ringkas tak pun. Tidak menjadi kehinaan. Tapi orang yang bagi nama susah ni lagi susah sebenarnya. Jadi sekarang ni trend nama nak kena panjang. Lebih daripada 3 patah. Nurul Syahidatus Samawati wal Ardh. Dah macam Abi nama dia letak. Pasal apa? Nak ikut trend. Nama nak kena ada Aish pula dengan apalah. Jadi pelik-pelik nama. Bila tanya masuk Google je. Tak ada setengah nama. Ada orang tanya saya, Ustaz, nama sekian-sekian ni apa maksud? Bila tanya orang kata tak ada maksud. Dia kata saya Google dah Ustaz. Maksud dia macam mana? Tak, Google tak sebenarnya betul. Jadi sebab tu jangan percaya sangat pada Syekh Google. Jadi maka sebab tu dia ada maksud nama kita. Ataupun kita letak Ahmad pun boleh. Ataupun Wahumida kata disebut lagi antara nama yang baik selain daripada nama yang memperhambakan kepada Allah. Wahumida iaitu nama yang terpuji. Muhammad, Ahmad, Mahmud ni nama yang terpuji. Jadi lalu kemudian disebut, maka aku juga adalah Ahmad. Jadi Ahmad pun nama Nabi. Dan aku juga adalah Al-Mahi, iaitu yang diciptakan oleh Allah bagi menghapus kekufuran. Sebab tu Nabi tukar nama sahabat yang tak baik, Nabi tukar kepada nama. Antaranya Zaidul Khail, Zaid kuda. Zaid kuda, Al-Khail kuda. Nabi tukar kepada Zaidul Khair, Zaid yang baik. Zaid yang baik. Jadi nama-nama yang tak elok, maka kita boleh tukar. Nama-nama yang memberi maksud yang tidak molek dan sebagainya. Jadi nama Nabi juga Al-Mahi, iaitu yang menghapus syirik, kekufuran, yang merombak kekufuran. Jadi Nabi datang menghancurkan perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga adalah Al-Hashir, yang mana manusia itu dikumpulkan mengikut jejak. Kelak kita akan berkumpul dan berhimpun, sama ada kita menjadi umat Nabi ataupun tidak. Wa'ayazubillah nizam. Jadi maknanya siapa yang nak supaya dia dapat ikut jejak Nabi di akhirat, maka dia kena jejakkan apa yang Nabi buat di dunia. Jadi maka bagaimana kita nak menjejaki kehidupan Rasulullah kalau kita jahil? Maka tidak mengaji adalah salah satu jalan untuk kita mengetahui jalan yang telah dilalui oleh baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cara kita mengaji, kita tahu ni jalan Nabi ke bukan jalan Nabi. Ini jalan yang diajar oleh Rasulullah ataupun tidak. Dengan melalui ilmu, maka kita mengetahui jejak langkah yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di antara doa yang mesti kita kena amalkan supaya Allah permudahkan urusan kita mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nak permudahkanlah urusan kami dalam mengikuti jejak langkah Nabi-Mu ya Allah. Ni doa kita. Kena sentiasa doa. Sebab ada orang dia kenal Nabi tapi dia payah dan susah ikut jalan Nabi. Ada? Dia dah kenal Nabi, bukan setakat kenal Nabi, bahkan dia anak beranak Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ini orang yang mengenali Rasulullah. Mereka kenal Nabi, mereka tengok Nabi, tetapi mereka tetap ingkar kepada jejak langkah Nabi. Jadi maka dengan sebab itu kita bukan saja nak kenal Nabi, tapi kita nak ikut jejak langkah Nabi. Bahkan disebut lagi, dan aku ni juga ada Al-Aqib, yang mengakhiri, maknanya penutup bagi sekalian Nabi. Selepas daripada aku tak ada dah Nabi. Lalu ada yang buat satu pengeliruan hari ini. Dia kata kalau begitu bagaimana dengan Nabi Isa AS yang hadir setelah datang Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi Isa dia bukan dilahirkan tetapi dia tidak mati. Dia tak mati. Nabi Isa akan turun balik di akhir zaman dan akan ikut syariat Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi tidak ada isu tentang Nabi Isa. Nabi Isa AS tak ada isu. Jadi maknanya yang dimaksudkan tidak ada lagi Nabi yang lahir.
Adapun Nabi Isa yang turun ke bumi di akhir zaman, itu ya kisah betul yang wajib kita beriman. Tetapi adapun nabi-nabi yang lahir selepas Nabi Allah Muhammad tidak ada. Jadi yang mengaku nabi selepas nabi adalah sesat dan menyesatkan. Hari ini macam-macam nabi, nabi perempuan ada. Yang lelaki mengaku nabi pun ada. Tak tahan muka yang mengaku nabi, muka macam pecah rumah. Kita tengok muka dia pun kita dah tahu. Jadi ada pengikut tu yang gila tu. Tak tahu mabuk ketum ke apa, tak tahu. Ataupun tertelan pil kuda tu je. Jadi tu yang ikut Nabi. Dia berasa dah ikut Nabi. Jadi dallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Lalu kemudian hadis yang ke-353, Huzaifatul Yaman berkata, laqitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah faqala ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana Nabiyyur Rahmah wa Nabiyyut Taubah wa ana al-Muqaffa ataupun Muqaffi wa ana al-Hashir wa Nabiyyul Malahim. Aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa jalan Madinah. Baginda berkata, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Nabi yang menyebarkan rahmat, dan aku adalah Nabi yang memerintahkan taubat, yakni ataupun Nabi yang banyak bertaubat. Aku adalah Al-Muqaffa, yaitu orang yang diikuti jejaknya. Aku adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan, kerana umat manusia dikumpulkan mengikut jejakku, dan aku adalah Nabi yang terlibat dalam peperangan besar. Hadis yang seterusnya, hadis yang dicatat ataupun yang diriwayatkan daripada sahabat Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman iaitu setiausaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kerahsiaan Huzaifah yang pegang. Orang yang sangat amanah. Jadi kalau nak suruh anak kita ni seorang yang amanah, tak boleh ambil asbab dengan nama Huzaifah. Huzaifah seorang yang sangat amanah. Dia tak pernah mengkhianati amanah yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huzaifah ni memang orang yang rapat dengan Rasulullah. Orang yang rapat dengan Rasulullah. Dia pernah ada satu kisah menarik dalam kisah peperangan Khandaq, perang Ahzab ataupun perang Gali Parit. Bila mana setelah berlaku ribut, kita sedia maklum yang menyebabkan bala tentera musuh menjadi lemah adalah kerana ribut datang pertolongan ribut yang Allah Ta'ala utuskan, lalu menyebabkan berterbangan kemah-kemah musuh, lalu menyebabkan lari bertempiaran musuh-musuh. 10,000 tentera musuh melawan 3,000 tentera Islam. Jadi yang kita namakan sebagai perang Gali Parit. Perang Gali Parit. Jadi perang Gali Parit ni tak semua sebenarnya, bukan dia gali keliling, tidak. Bukan dia gali keliling Madinah, tidak, tetapi dia gali bahagian yang terbuka. Sebab ada bahagian bukit berbatu yang memang kuda tak boleh nak masuk. Ada bahagian kebun-kebun orang dan sebagainya. Jadi dia gali sebahagian. Jadi selepas berlaku Allahumma salli ala Muhammad, setelah berlaku ribut Taufan, Allah Ta'ala hantar pertolongan, umat Islam dikepung, kelaparan dan sebagainya. Jadi Allah hantar bantuan, hantar ribut Taufan. Bila hantar ribut Taufan, lalu kemudian pada malam yang gelap, Nabi sudah solat, Nabi pergi kepada sahabat yang sedang berkumpul. Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang boleh intip apa yang berlaku di tentera musuh, di kubu musuh? Semua pakat senyap, krik-krik. Tak berani. Pasal di tengah malam yang gelap, dalam suasana yang sejuk, nak masuk di kubu musuh. Yang termasuk pada waktu itu Huzaifah ada sekali. Lalu Nabi pun sambung semayang. Sudah semayang, Nabi pergi lagi pada sahabat. Nabi kata, siapa yang di kalangan kamu boleh masuk dalam kubu musuh, intip apa yang berlaku, maka siapa pergi bersama dengan aku di akhirat kelak. Senyap. Jarang sahabat begitu. Tapi sebab kerana terlampau takut dan sebagainya,
menyebabkan semua sahabat jadi tak berani. Nabi pun sambung lagi semayang. Sudah semayang, Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang boleh pergi intip dalam tentera musuh? Semua senyap. Lalu Nabi kata, ya Huzaifah, kamu pergi. Bila dah petik nama, tak boleh kata apa dah. Bila Rasulullah kata Huzaifah, dah petik nama, kamu pergi. Huzaifah pun pergilah. Sami'na wa ata'na, dengar taat, suka ke tak suka, tetap kena pergi. Sebab dah jadi arahan, ingkar arahan Rasulullah berdosa juga. Jadi Huzaifah pun pergi, masuk kubur pertahanan musuh dalam keadaan suasana yang gelap gelita. Lalu Abu Sufyan waktu itu belum memeluk Islam. Jadi dalam suasana yang gelap ni, sebelum Abu Sufyan nak bagi tahu sesuatu pengumuman, Abu Sufyan kata apa? Tolong cek siapa orang yang sebelah kamu, takut-takut dia adalah pengintip. Huzaifah dah takut dah. Pasal Huzaifah ada sekali dalam tu. Jadi cerdik Huzaifah punya cerdik. Huzaifah buat tanya orang sebelah dia, kamu siapa dia? Aku orang kamu. Dia sudah tanya sebelah kanan, dah kamu siapa pula? Aku orang kamu juga. Jadi bila dia dah tanya dua-dua, orang tak tanya tadi. Ini cerita menarik Huzaifah. Jadi dia cerdik. Dah gelap tak jam, siapa dia? Jadi kalau orang tanya ni, yakinlah sikit memang orang kita lah kalau yang tanya. Jadi Huzaifah intip, lalu kemudian pergi jumpa Rasulullah, lalu beritahu apa yang berlaku. Jadi Huzaifah Al-Yaman, orang kepercayaan Nabi, dan banyak nama-nama orang munafik Huzaifah yang pegang. Jadi senarai nama siapa yang munafik, Nabi tahu, bukan Nabi tak tahu. Huzaifah dan Rasulullah tahu. Selain daripada itu, tidak tahu sampai hari ini kerana amanahnya Huzaifah. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab selepas wafatnya Rasulullah, Sayyidina Umar nak tahu siapa puak-puak munafik. Jumpa Huzaifah, ya Huzaifah, siapa dia orang munafik? Huzaifah tak jawab. Sayyidina Umar pun pergi bawa senarai. Dalam senarai ni ada tak orang munafik? Huzaifah kata ada. Dan ada yang bukan. Buang pula separuh. Senarai tu, ya. Supaya tidak berlaku fitnah. Fitnah sebab munafik ni, dia sebenarnya kafir lah munafik. Maknanya dia tidak ada keimanan pada Rasulullah. Maknanya tempat dia neraka jahanam, paling dasar dalam neraka jahanam. Tapi bila dia dedahkan, tiba-tiba orang Islam bunuh puak munafik. Apa yang berlaku? Musyrikin akan tuduh sama-sama Islam mereka berbunuh-bunuhan. Jadi timbul fitnah. Walaupun orang munafik ni memang kalau bunuh tak ada masalah, memang dia kafir, dia talang dua muka. Dan memang tempat dia confirm dah dalam neraka jahanam, confirm tak masuk syurga. Jadi maka sebab itu Rasulullah tak dedah. Sebab lebih-lebih lagi ada Sayyidina Umar pantang. Kalau tahu siapa yang khianat dan sebagainya. Jadi maka dengan sebab itu Huzaifah tahu. Jadi dalam senarai banyak dibuat separuh. Tanya pula Huzaifah, dalam senarai ni ada tak? Kata Huzaifah, ada yang betul munafik dan ada yang tak munafik. Pening dah Sayyidina Umar. Dan sekali Sayyidina Umar kata, aku ni termasuk tak dalam munafik? Asal nak tahu senarai munafik, last sekali nak tahu dia ni termasuk dalam munafik. Kata Huzaifah, kamu tak termasuk. Tak apalah. Jadi maknanya Huzaifah ni orang yang sangat memegang amanah. Kita dah kalau bab-bab orang suruh pegang rahsia ni, aku cerita kat kamu seorang. Kat orang lain aku tak cerita. Dia pergi kat orang lain pula, kau seorang je tahu. Orang lain tak tahu cerita ni, kau seorang je tahu. Last sekali semua tahu. Jadi kita ni tak amanah, khianat kita. Jadi maka sebab tu dalam Huzaifah Al-Yamani dia kata apa? Dalam riwayatnya dia bertemu dengan Nabi SAW, baginda kata, aku ni adalah Muhammad dan aku adalah Muhammad dan aku adalah Nabi, wa ana Nabiyyur Rahmah, Nabi yang menyebarkan rahmat. Rahmat Rasulullah bukan sahaja kepada manusia, bahkan seluruh jin dan juga seluruh makhluk menjadi rahmat disebabkan kerana Rasulullah SAW. Bahkan hari ini negara Madinah menjadi rahmat disebabkan tertanam jasad mulia Nabi SAW. Sebab tu hari ini Madinah tidak pernah rugi orang meniaga di Madinah.
bandar ibadat yang sangat agung, bandar di metropolitan, bandar berniaga yang sangat banyak di Madinah. Shopping komplek di Madinah, ada shopping komplek bawah tanah. Muslimat kita tahu kok yang pergi. Kadang-kadang bawa jemaah, dia orang tanya terus, "Ustaz, tempat shopping kat mana best?" Tanya tempat shopping dulu. Ingat nak tanya tempat-tempat ibadat tu, tanya shopping dulu. Kat mana best? Jadi maknanya di Madinah semua ada. Semua barang ada. Bahkan barang daripada China pun ada. Nak katanya berkat tak berkat, sampai hari ini Madinah menjadi kunjungan manusia di seluruh pelosok dunia. Sebab kenapa? Sebab kerana Nabi. Sebab Nabi berhijrah di Madinah. Sebab tu kata ulama, kalaulah penduduk Taif terima hijrah Rasulullah daripada Mekah di Taif, tiba-tiba penduduk Taif tak halau Nabi. Terima Nabi, angkat Nabi jadi pemimpin, Nabi boleh memerintah negara Taif. Nescaya Taif hari ini adalah tempat yang maju selepas Mekah. Jadi sebab tu tak. Jadi Taif tolak Rasulullah, lalu kemudian Madinah terima Nabi. Allah Ta'ala jadikan negara Madinah negara yang berkat, negara yang subur. Hari ini tuan-tuan, subur. Mekah, Madinah, negara yang subur. Buah-buahan yang sangat segar. Tengok buah-buah delima besar-besar kat sana. Buah-buah pisang dia, kalau masuk kat pasar dia, Allah. Dan buah dia sangat-sangat segar. Sangat-sangat segar buah-buah di sana. Jadi ini semua adalah kerana apa? Kerana Nabi. Jadi Nabi ini membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan aku kata Nabi, wa nabiyyut taubah, Nabi yang memerintahkan untuk manusia bertaubat. Ya, Nabi menyuruh kita bertaubat daripada dosa, supaya kita tak mati dengan dosa yang telah kita lakukan. Sayang Nabi pada umat dia, Nabi anjurkan untuk istighfar, bertaubat, istighfar, taubat. Setiap kali apa ibadat, istighfar. Sudah salat, istighfar. Nak tanam jenazah, Nabi suruh istighfar. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi kepada sahabat yang masih hidup. Nabi kata, tolong istighfar pada saudara kamu di alam sana, yang duduk di liang lahat, yang duduk di alam barzakh, kerana hari ini, saat ini dia sedang disoal. Nabi suruh minta ampun. Semayang jenazah, Nabi suruh lagi minta ampun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Suruh lagi minta ampun walaupun dalam keadaan orang tu sudah mati. Nabi anjur lagi suruh minta ampun. Dalam waktu hidup Nabi suruh banyak bertaubat, bila mati suruh lagi minta ampun, nak supaya umat dia terselamat daripada azab di akhirat kelak. Ini Nabi yang menyuruh kita sebab kepada taubat. Jadi siapa yang bertaubat, maka dia orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Orang yang banyak bertaubat itu lagi Allah kasih daripada orang yang alim, yang bijak tetapi tidak suka bertaubat. Ada orang alim, dia rasa dia tak ada dosa, menyebabkan dia tidak beristighfar, dia tidak bertaubat sebab dia rasa diri dia mulia. Jauh lebih hina daripada pendosa yang banyak bertaubat pada Allah. Jadi maka sebab tu biarlah kita ni buat banyak dosa, tetapi jangan tinggal taubat, kena bersegera jalan taubat. Taubat kena segera, supaya yang mengakhiri kehidupan kita adalah taubat. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang kedua, juzuk yang kedua, surah Baqarah, ayat 222. Boleh cek, iaitu dua golongan yang Allah Ta'ala kasih. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat yang biasa kita baca. Allah kasih pada orang yang bersuci, orang yang secara menyucikan dirinya, dan orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua golongan ini Allah Ta'ala kasih. Allahumma ja'alni minat tawabin. Sebab tu kita kena minta dengan Allah tiap kali sudah solat, Allahumma ja'alna minat tawabin, ya Allah jadikanlah kami di kalangan orang yang bertaubat. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, jadikanlah kami di kalangan orang yang sentiasa menyucikan diri kami. Allahumma ja'alni minas sabirin, jadikanlah kami di kalangan orang yang sabar. Allahumma ja'alni minas syakirin, jadikanlah kami di kalangan orang yang bersyukur. Allahumma ja'alni minan najihin, jadikanlah kami di kalangan orang yang berjaya. Jadi ini doa yang mudah yang kita boleh amalkan untuk supaya kita digolongkan di dalam golongan taubat. Ataupun disebut Nabi orang yang banyak bertaubat. Ya, Nabi lagi banyak bertaubat. Nabi orang yang banyak beristighfar.
Kata anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, nama anaknya Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia kata, satu hari aku berjalan bersama dengan Nabi SAW. Aku dengar dengan telingaku Nabi sebut satu perkataan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli, ya Allah, ampunlah dosaku, terimalah taubatku, wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha pengampun. Aku dengar Nabi sebut 100 kali. Kata maknanya Nabi sentiasa beristighfar, minta ampun. Kata Sayyidatina Aisyah, di saat penghujung kehidupan Nabi, hampir-hampir nak wafat, Nabi banyak beristighfar. Jadi maknanya Nabi ni orang yang banyak minta ampun pada Allah. Kalau Nabi yang tak pernah buat dosa minta ampun, kita lagilah kena minta ampun. Berapa kali kita istighfar hari ni? 3 kali, itu pun selepas mayang subuh tadi. Berapa kali kita istighfar pada hari Jumaat? Yang sepatutnya kita memperbanyakkan istighfar pada hari Jumaat, sekurang setiap hari 100 kali. Rasa payah nak buat panjang, buat pendek cukuplah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 100 kali. Allah, berapa minit sangat? Tak sampai 5 minit rasa tak sampai. Jadi maknanya istighfar 100 kali ni buat setiap hari. Setiap hari 100 kali, paling-paling tidak. Lalu kemudian disebut aku ni juga adalah al-muqaffa, iaitu orang yang sentiasa ikut jejak aku. Sebab itu hebat Rasulullah berbanding dengan pemimpin di atas dunia yang ada pada hari ini. Ni kita nak sambut Maulidur Rasul. Hebatnya, bila sambut Maulidur Rasul ni ramai kata apa sambut Maulidur Rasul, bid'ah. Ada orang tak buat sambut Maulidur Rasul. Tiba-tiba dia duduk dengar lagu orang putih, tengok orang Korea menari-nari, itu tak bid'ah. Kita sambut kelahiran jasad yang mulia, ingat kita pada Rasulullah. Yang kamu sambut hari lahir kamu tu tak bid'ah. Hari lahir kamu lebih teruk daripada nak berbanding hari lahir Rasulullah, itu jauh lebih mulia dengan hari kelahiran kita. Jadi sebab tu orang kadang-kadang yang cakap ni, yang suka bid'ahkan amalan orang ni, kadang-kadang kesian. Dia duk kata, ni bid'ah, ni bid'ah. Dia duk sambut Halloween, duk conteng muka dia. Konon yang sambut macam yang tu lagi teruk, lagi bid'ah. Jadi maka dengan sebab itu, bila mana tiba kelahiran Nabi ni, maka kita mengingatkan tidak ada manusia yang teragung, yang lagi mulia, yang seluruh manusia ingat tarikh lahir dia. Tentang carilah mana-mana pemimpin yang hebat, orang tak akan ingat tarikh lahir malaikat Rasulullah. Kita ingat tarikh lahir Nabi kita, tapi kita tak ingat tarikh lahir Perdana Menteri kita. Kita tak ingat. Saya tak ingat. Takut tuan-tuan ingat, memang dahsyat betul. Memang orang kanan Perdana Menteri betul. Kadang-kadang kita bukan setakat tak ingat Perdana Menteri punya tarikh lahir isteri pun kadang-kadang tak ingat saya. Orang selalu marah pasal tak ingat tarikh lahir kita. Asal dia ingat tarikh lahir kita. Kita pun kadang-kadang tak sedar tarikh lahir kita. Asal tengok-tengok lesen dah tamat dah. Rupanya dah berlalu tarikh lahir. Itu pun nasib baik Facebook yang buat peringatan. Jadi maknanya nak kata apa? Tak ada pemimpin yang hebat atas dunia ni. Obama ke satu ketika dahulu, ada George Bush ke, siapa dia, orang tak ingat tarikh lahir malaikat Rasulullah SAW, yang seluruh manusia, bangsa, agama ingat tarikh kelahiran. Ni hebat kelahiran Nabi SAW. Tidak ada manusia yang paling agung, yang paling hebat atas dunia ni, yang setiap kata-kata keluar daripada mulut dia, orang hafal, orang catat, orang bukukan, dan orang amalkan. Ada melainkan kata-kata Nabi SAW. Benda yang keluar daripada mulut Rasulullah, orang akan hafal, orang akan ingat, orang akan catat, bahkan dibukukan, dikitabkan. Ni yang kita kitab, apa yang ucapan yang keluar daripada Nabi SAW. Dan tidak ada makhluk yang paling mulia dan terhebat daripada dulu sampailah hari ini yang orang akan usaha nak ikut jejak langkah melainkan Nabi SAW. Ni hebat Rasulullah. Sebab tu bila kita sambut iaitu kelahiran Nabi,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita betapa agungnya, iaitu kamil, kesempurnanya, iaitu jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka sebab apa kita kena ingatkan selalu? Sebab orang hari ini lebih ingat tarikh lahir artis kesayangan daripada tarikh lahir kelahiran Nabi. Kalau bab artis semua dia boleh jawab. Oh, yang ni kahwin dengan anak ni, dapat anak 3 orang boni tapi dah cerai dah, dia kata. Dia boleh cerita salah silah nasab keturunan artis tu, dia boleh cerita. Bila artis ni lahir, bila artis ni kahwin, semua dia boleh cerita. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Di negara Zimbabwe. Jadi nak kata dia boleh cerita, dia boleh ingat. Kawan ni, tapi tentang kelahiran Rasulullah kita ingat. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin apa? Tak tahu. Saya pernah tanya, siapa Siti Aminah? Dia kata isteri Nabi. Dia kata Siti Aminah isteri Nabi. Nak kata jahil. Dan saya pernah cerita dah sebelum ni, ada seorang hamba Allah, muslimat, umur dia dah tua, dah 40 tahun lebih dah rasanya. Dia kebetulan mengaji dengan seorang ustazah ni. Jadi ustazah ni bila datang hari kelahiran Rasulullah, bulan kelahiran Nabi, ustazah ni pun kebetulan dia mengajar secara personal kepada perempuan ni, muslimat ni. Kata ustazah, ni bulan kelahiran Nabi, banyakkan selawat dan sebagainya. Jadi perempuan ni terkejut. Dia kata, ustaz, ni kelahiran bulan ni Nabi lahir ke? Ya, kata ustazah, ni bulan ni Nabi lahir. Maknanya Nabi ni jadi baby macam kita ke dulu? Membesar macam kita ke? Ustazah kata, ya, Nabi macam kita lah, lahir macam kita, membesar macam kita. Dia kata, astagfirullah ustazah, sepanjang 40 tahun saya hidup ni baru saya tahu Nabi lahir. Saya ingat Nabi ni turun ke bumi. Dia kata, makna dia ingat Nabi ni turun ke bumi, turun sana buat kerja dakwah, turun sini buat kerja. Dia ingat macam Superman. Nak kata jahil. Masyarakat kita jahil jauh dengan Nabi. Tak jauh apa, maksiat yang begitu banyak hari ni. Kita ni jauh sangat dah. Rasuah melata hari ni, pemimpin khianat hari ni, zina hari ni, 9 daripada 10 pelajar bermasalah ketagih zina. Ini analisis. Dia ambil 10 orang pelajar bermasalah di setiap sekolah, dia ambil 10. Kemudian dia buat soal selidik. 9 daripada 10 ketagih zina. Bukan maknanya berzina. Berzina tu 10 per 10. Ketagih zina. Maknanya mereka ni terlibat dahsyat. Tu tak terlibat lagi dengan video lucah. Sekolah rendah darjah 1 tengok video lucah, ni fatal. Jadi maka sebab itu kita zaman yang jauh dengan Rasulullah. Tiba-tiba bila saat kita nak mengingkati tentang kelahiran Rasulullah, ada orang marah. Jadi sebab tu kini kita rasa nak marah. Ada orang petikai, janganlah agungkan sangat Nabi. Nabi pun manusia, kita macam biasa. Ini orang yang sangat biadab, kurang ajar kepada Nabi SAW. Jadi maka dengan sebab itu jangan diperlekehkan soal Nabi SAW. Tidak ada tandingan. Tidak ada tandingan. Air kencing Nabi tak sama dengan air kencing kita. Sehingga ada orang ambil minum air kencing Rasulullah. Darah Nabi tak sama darah kita. Sebab tu jangan pernah disamakan kita dengan Nabi SAW. Lalu kemudian aku ni adalah orang yang ikut jejak. Tak ada orang lain, orang tak ikut jejak langkah dia, melainkan aku, kata Nabi SAW, al-muqaffa. Dan aku juga adalah manusia yang dihimpunkan mengikut jejakku. Dan aku adalah Nabi wa Nabiyul Malahim, iaitu Nabi yang terlibat dengan peperangan yang besar. Malahim ni daging yang bertimbun-timbun. Lahmun. Lahmun ni daging. Malahim ni maknanya daging yang bertimbun-timbun. Berarti maknanya kalau kita perang, dalam peperangan mayat yang bertimbun-timbun. Maknanya Nabi ni tak duduk saja. Nabi orang yang turut terlibat dalam peperangan. Nabi orang yang bekerja. Ni di antara. Kemudian kita teruskan sedikit lagi, iaitu bab dalam membicarakan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Daripada hadis yang ke-354, daripada An-Nu'man bin Bashir berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum,
laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnah. Bukankah kamu semua dapat makan dan minum dengan sesuka hati? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apa-apa pun buat mengisi perut baginda, termasuk kurma yang kering. Sayyidina Nu'man bin Bashir, setelah dia melihat orang-orang komplain tentang makanan, orang kata apalah makanan ni macam ni. Jadi Nu'man bin Bashir dia kata apa? Bukankah kamu ni dapat makan banyak, nak makan boleh makan sesuka hati? Aku tengok Rasulullah jauh lebih dahsyat lagi. Maknanya dengan kurma yang kering pun Rasulullah tak pernah kenyang. Maknanya apa? Dahlah Rasulullah ni makan makanan tak sedap, bahkan dengan makanan tak sedap tu pun Rasulullah tak pernah kenyang. Jadi nak menunjukkan Rasulullah itu sangat-sangat sederhana kehidupannya. Jadi sebab tu jangan kita komplain makanan. Hidup kita dengan bersyukur pada Allah. Jadi lepas ni bolehlah buat alasan. Kalau anak komplain makanan kita tak sedap, kan ni alasan. Dia kata tak apalah, mama masak hari tak best hari ni. Biasa sedap je, hari ni tak sedap. Mak dia kata jangan komplain, Nabi makan pun lagi tak sedap pada kita. Padahal memang mak dia masak tak sedap. Jadi maka sebab tu kena bersyukur. Jadi maka bila kita mengenal, sebab tu kita disuruh mengenangkan kesusahan orang lain untuk menghadirkan rasa syukur. Kalau kita sentiasa banding dengan orang, hidup kita tak akan pernah bersyukur. Hidup kita tidak akan pernah bersyukur. Bila kita banding dengan orang, seronok dia makan kedai steak mahal, seronok dia makan daging mahal-mahal, rasa nak makan juga. Hidup kita akan sentiasa nak seperti orang dan timbul hasad dengki. Bila hidup kita ni suka pandang kesenangan orang. Tapi kalau hidup kita ni sentiasa pandang susah orang. Saya pergi ke Yaman, mereka sebahagian rakyat dia kalau di kawasan Ma'rib ni kawasan orang yang susah. Kalau di tengah padang tu hidup dengan kemah-kemah. Kemah tempat rehat untuk perempuan, ada pun lelaki tidur di kaki lima. Tak ada rumah. Ada di kalangan Somalia, pelarian yang pelarian mereka jauh lebih dahsyat, kadang-kadang lebih dahsyat daripada negara Syria. Kelaparan mereka, krisis makanan mereka, krisis kesejukan mereka jauh lebih dahsyat di Yaman sebahagian tempat. Dan mereka hidup macam mana? Mereka hidup dalam keadaan makan tomato yang orang hampir-hampir nak buang tomato, mereka makan buah-buah tomato banyak, bertamu-tamu tomato. Jadi terlampau banyak, tak ada nilai. Kadang-kadang kita yang makan kat kedai ni, dia dah duduk keliling kedai tunggu saki-baki makanan kita. Jadi saya duduk di hotel dia hotel paling 5 bintang kat dia. Kat kita ni tak ada bintang. Nak perumpamaan, kat kita tak ada bintang. Maknanya teruk pada rumah tumpangan, tak pernah jumpa. Dengan tandas dia, dengan air dia, dengan apa dia, nak tidur tu memang tak selesa sangat. Nak tidur tu selesa, dengan lantai dia tak pernah mop barangkali. Itu hotel paling 5 bintang kat dia. Jadi maknanya, tapi okeylah boleh tidur. Bila kita turun bawah malam, penuh orang tidur di kaki lima. Dia orang tak ada rumah. Bila tanya, habis tu yang perempuan kat mana? Yang perempuan tidur dalam kemah. Yang lelaki di luar-luar ni. Kencing berak pun carilah tempat-tempat kat mana. Dahsyat lah. Jadi bila kita fikir, Allah, kita rumah sewa okey lagi, yang 300, 200 boleh lagi. Diorang dengan hidup dengan bau najis. Tak bayang. Lalu di lorong-lorong bau najis, bau yang kencing. Jadi makanlah, makan kat kedai bawah tu. Situ jadi kedai makan. Jadi bila kita makan, penuh dia orang duk keliling. Allah, kita tengok kesian satu. Kalau aku bagi, seluruh penduduk situ mari kat kita. Jadi sebab tu kita tak bagi. Bukan tak bagi sebab tak kesian, tapi kalau kita holor je satu, habislah mari kat kita minta duit, minta apa, minta ni. Nak bagi senyap-senyap. Nak bagi sembunyi, tersangat sembunyi. Dia nampak kita holor duit je, habis yang ni minta, yang ni datang.
Dah. Last kali kita pula tak ada. Dah. Jadi maka sebab tu bila kita kenal tuan-tuan, Allah, bila duduk kat negara dia tu, kita sampai dekat KLIA, masuk saja KLIA dah rasa masuk syurga dah rasa. Bersyukur sangat-sangat. Ustaz, masa dia makan tu tak adalah dia orang kacau datang. Dia orang tak kacau. Sebab tuan kedai pun larang dia orang. Tapi sebab kita makan je, dia terus panjat pagar kedai tu, ambil terus belah. Sebab dia dah tahu dah tuan kedai tu akan marah. Tuan kedai tu akan marah. Jadi sebab tu bila duduk kat sana memang tak pernah singgah tandas awam dia. Tak tergamuk. Tak tergamuk. Bahkan dalam perjalanan sahabat saya dah pesan, jangan minum air banyak sangat, nanti rasa nak kencing susah. Jadi tahan 28 jam, tahan minum air. Minum sebab kena dahaga. Yaman tu ada setengah tempat juga ataupun satu negara yang dia setengah daerah. Dia kalau daerah di Hadramaut, di tempat Habib ni okey, tak ada masalah, selesa sangat selesa. Sebab tu ramai hari ni bila PKP, baru ni ada seorang Ustaz Mustafa Kamal di Terengganu, dia bawa satu family. Bila dengan PKP sekarang tak berkuliah, susah hidup sekali, dia pun ambil satu keputusan bawa satu family pergi ke Hadramaut, nak tinggal di sana untuk beberapa tahun mengaji di sana. Dia tempat yang selesa, ramai mak ayah pergi hantar anak sana, dan mak ayah pun pergi tumpang sekali. Maknanya sana tidak ada masalah, bersih, kawasan dia pun bersih dan sebagainya. Tapi bila dah masuk kawasan Arab Badui ni, orang kata orang asli kat sana lah. Jadi maknanya Arab Badui ni, ni dengan dia tak mandinya, naik bas sekali dengan kita, ni yang teruk. Jadi saya nak pergi ke ibu kota bandar, daripada lapangan terbang nak pergi ke ibu kota bandar, mesti lalu kawasan Arab Badui. Jadi waktu tu terpaksa berhenti kat situ. Situ yang kita tak tergamak, nak kencing, nak berak, nak apa, nak makan pun kita tahan je. Kita tahan 28 jam tahan. Maknanya makan sekadar-kadar. Jadi sebab tu bila balik Malaysia, tu kita rasa syukur sangat Allah, negara kita tak pernah ada macam ni. Tak pernah jumpa macam ni. Susah macam mana pun boleh makan lagi. Boleh lagi makan nasi kosong. Tapi kat dia nak makan nasi pun payah. Boleh makan nasi tu kira beruntung sangat. Tuan-tuan bayangkan makan tomato, buah-buah macam tu je untuk kelangsungan hidup. Jadi maka dengan sebab itu, apa yang kita mengenalkan, kita kenal susah orang, datang syukur dalam diri kita. Sebab tu kenangkanlah kesusahan orang. Jangan kita ni. Kemudian hadis yang terakhir pada pagi ni, ataupun cukuplah saja. Cukuplah situ. Jadi kita habis pada hadis 354. Jadi insya-Allah kita sambung pada hadis 355, masih lagi berkisar tentang kehidupan Nabi SAW. Jadi kita mengharapkan kita menjadi orang yang sentiasa melafazkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tetap penting kita ajar pula anak-anak kita pengajian-pengajian sebegini ni, bukan untuk kita saja, untuk keluarga kita. Keluarga yang mengenangkan kisah hidup Rasulullah, dia akan menjadi keluarga yang bersyukur. Dia akan menjadi keluarga yang bersyukur. Sebab tu kena ajar anak-anak kita ziarah rumah anak-anak yatim. Pergi tengok kesusahan, ajar anak-anak kita puasa sunat sama-sama. Kelaparan menambahkan lagi rasa kasih, rasa belas ihsan kita pada orang lain. Sebab tu bila kita puasa, kita akan terasa bagaimana orang yang kelaparan. Jadi maka dengan sebab itu kita dianjurkan berpuasa. Kita dianjurkan memberi makan. Beri makan. Beri makan pada orang yang memerlukan. Itu adalah di antara cara kita nak didik untuk supaya ahli keluarga kita lebih rasa beruntung, lebih rasa bersyukur dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini tuan-tuan tak susah nak makan, order food panda. Pandai mari hantar mari kat rumah. Kadang-kadang sampai warna pink, kadang-kadang sampai warna hijau, grey. Kadang-kadang sampai warna oren. Macam-macam jenis makanan hantar. Nak kata mudah, tekan dan bayar. Sampai kat rumah. Mudah nak makan. Malah masak, mama malah masak hari ni. Beli je, beli sampai. Makan pun tak habis.
membazir satu hal dan sebagainya. Jadi maka sebab itu bersyukurlah dengan kehidupan kita yang Allah Ta'ala beri pada hari ini, yang kalau kita nak nilai, maka apa sebab lagi kita tidak taat pada Allah dengan keselesaan yang Allah beri pada kita pada hari ini. Kereta ada apa sebab lagi kita tak hadir majlis ilmu? Handset ada, wifi ada, laju lagi. Apa sebab kita tak tekan kuliah online? Untuk kita hilangkan kejahilan daripada keluarga kita. Kamu tak bersyukur ke kalau kita fikir? Tak bersyukur ke aku dah bagi nikmat, bangun pagi sihat, tubuh badan boleh bercakap, pagi tadi makan roti canai nasi lemak pula, ni nak balik pula ada makanan pula sebagainya. Kamu tak bersyukur ke? Ada makanan? Ada. Oh, ada. Ada. Dia tengok muka ustaz tu dah macam nasi lemak. Kamu tak makan lagi ni? Jadi maknanya kamu tak bersyukur ke? Hanya Allah Ta'ala minta taat pada aku. Taat pada aku, sedekah sikit, infak sikit. Maka dengan sebab itu, maka kita jadilah orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat itulah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu semuanya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Seperti mana biasa saya sentiasa buka ruang dan peluang. Siapa-siapa yang nak berwakaf, satu lah wakaf RM50 tuan-tuan, yang kita gunakan wakaf ini untuk pembangunan dan pendidikan percuma yang sekarang ini berjalan di Terengganu, cawangan saya di Terengganu, iaitu di atas tanah seluas 4 ekar yang kita dah hampir seminggu lagi akan siap tambung semuanya 4 ekar, yang kos dia dah kita belanja hampir 400,000. Jadi tanah ni orang bagi, kita tak beli, kita dapat secara percuma. Jadi kita kena uruskan kos tambung saja. Jadi insya-Allah tuan-tuan, yang kita akan teruskan nanti iaitu pembangunan yang akan menempatkan insya-Allah hampir 200 orang anak-anak pelajar yang akan mengaji secara percuma. Ini Ustaz. Yang air terjun juga apa? Air terjun kan? Tak ada terjun, ada sungai. Di sebelah tu kita ada kebetulan tanah tu sebelah sungai. Jadi maknanya itu sekali kita tengah usahakan, sebab yang di Shah Alam ni tak muat dah. Ada orang nak masuk PKP ni memang ramai nak masuk. Sebab apa? Sebab ramai juga yang kematian mak dan ayah disebabkan kerana Covid. Jadi anak yatim piatu ni Allah cukup ramai. Yang jadi sekali kita tak offer mana-mana lagi. Sebab terlampau ni pun baru ni ada mu'alaf seorang telefon nak masukkan anak. Jadi sekali sangat terhad. Jadi kita nak usahakan yang ni biar cepat sikit. Jadi walaupun dengan pandemik ni, orang kata Ustaz, pandemik pun, Covid pun nak buat bangunan juga. Setakat ni kita teruskan lagi. Ada dana sebagian orang sumbang, dana sebagian kita buat peniaga sebelum ni, masih ada lagi. Jadi yang inilah yang kita guna untuk pembangunan. Tapi anak-anak yang di sini masih lagi ada lah, pengajian kita di sini masih ada. Dekat Terengganu nanti kemasukan ni anak-anak Terengganu juga ke? Tak, kita buka. Kita buka. Tak pindah insya-Allah. Selama mana sini kita boleh manfaat, sini kita teruskan buka lah. Tapi sekarang ni selama dia ada satu isu sekarang ni, rumah-rumah teres, tahfiz di rumah teres di bukan corner lot, dia suruh ditutup sekarang ni. Maknanya kena pindah tempat yang baru. Maknanya minimum mesti rumah teres corner lot. Minimum. Baru maknanya dia boleh daftar untuk tahfiz. Jadi sekarang ni pun maknanya agak urgent, sebab tu kita kena buat bangunan lain di tapak yang lain. Jadi itu yang kita usahakan sekarang ni lah. Jadi tuan-tuan minta doa lah dipermudahkan urusan kami ni. Jadi sebab tu sekarang ni saya 2 minggu di sini, 2 minggu di Terengganu. 2 minggu sini. Jadi kebetulan jadual 2 minggu ni sini lah. Dan insya-Allah. Jadi 2 minggu lagi tu saya terpaksa batal kuliah saya minggu ketiga keempat. Saya dah cancel di sini. Saya balik ke Terengganu. Jadi itulah di antara minta lah supaya dan siapa-siapa nak berwakaf niat atas nama mak ayah, insya-Allah boleh. Kita akan buka setiap kali pengajian saya di sini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak kekurangan daripada saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan yang baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami semua pada pagi ini, ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan dalam keadaan baik, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab, ya Allah.
اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين.